Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan, ini adalah video yang ketiga dalam perbincangan tentang negara bangsa dan konsep bangsa Malaysia. Justru untuk topik yang ketiga ini, saya namakan sebagai topik kemelut demokrasi, di mana titik pertemuan dan apakah jalan penyelesaian. Tuan-tuan, perbincangan dalam dua video yang sebelum ini telah mengutarakan dua bentuk tuntutan yang datang daripada dua kumpulan yang berlainan tentang konsep negara bangsa dan bangsa Malaysia. Justru mengambil kira pelbagai perkara yang kompleks, maka soalan penting yang timbul dalam perbincangan negara bangsa dan bangsa Malaysia ini ialah di manakah titik pertemuan agar pertentangan antara dua tuntutan ini dapat disepadukan dengan baik dan dapat menjamin penerusan perpaduan kaum dan pembinaan nasion. Jika kita mengambil pandangan yang diutarakan oleh Profesor Emeritus Abdul Rahman Embong, kata Prof bahawa perspektif yang sesuai untuk meneliti dan menangani persoalan ini ialah perspektif nasional dan yang berjangka panjang, yang mana ia mengutamakan unsur-unsur dalam masyarakat dan negara yang menjurus ke arah kesetiakawanan, ke arah persefahaman dan kerjasama antara kaum dan penganut agama. Manakala unsur-unsur prasangka, unsur-unsur perpecahan kita tangani secara cermat dan berhemah dalam kerangka memelihara kepentingan nasional. Justru berdasarkan sudut pandang Prof ini, maka proses perpaduan dan pembinaan nasion akan dianggap mantap apabila ia berlaku secara evolusi, bukan secara tergesa-gesa dan terpaksa. Banyak tuan-tuan, pelbagai kajian telah menunjukkan bahawa Malaysia dapat bertahan dalam menjaga hubungan kaumnya hingga hari ini kerana diasaskan dengan prinsip mengekalkan dan menghormati kepelbagaian kaum, budaya, bahasa dan agama selaras yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga rukun negara. Kepelbagaian ini diterima oleh semua sebagai satu bentuk kekuatan dan bukannya kelemahan. Apabila kepelbagaian kurang diambil perhatian dan sensitiviti antara kaum dan agama tidak dihormati, maka pada tatkala itulah, tuan-tuan, hubungan menjadi bermasalah. Maka natijah daripada pendirian ini ialah usaha asimilasi yang berlaku secara paksa tidak mendapat sambutan kecuali hanya oleh sebilangan kecil golongan yang tidak menghormati kepelbagaian. Namun, jika asimilasi berlaku secara semula jadi, setengah ciri budaya kaum lain diterima sebagai satu ciri baru oleh kaum yang menerimanya, seperti yang telah berlaku selama ini, maka proses semula jadi seperti ini akan berterusan dan masih berterusan lagi, dan ia boleh mendorong ke arah pembentukan identiti baru bangsa Malaysia yang kita bincangkan ini. Proses semula jadi seperti ini akan berterusan kerana terdapat hubungan dan interaksi yang sudah sebati dalam kalangan sebahagian rakyat berbagai kaum di negara ini. Tuan-tuan, inilah proses yang sepatutnya diutamakan. Inilah proses yang sepatutnya kita tonjolkan. Dengan mengatakan bahawa kita menghormati kepelbagaian serta meraihkan ciri-ciri budaya kaum masing-masing, kita juga perlu menegaskan bahawa usaha membina kebudayaan nasional secara evolusi yang mencerminkan identiti rakyat Malaysia sangat penting dan ia tidak boleh diabaikan. Menjadi tugas saya dan juga tugas tuan-tuan untuk kita terus memupuk dan mengembangkan budaya nasional di samping menghormati dan meraihkan kepelbagaian, kerana ia bukanlah dua perkara yang bertentangan ataupun berlawanan. Tuan-tuan,
Perkara ini sebenarnya selaras dengan prinsip perpaduan dalam kepelbagaian. Justru tuan-tuan, kejut saya. Justru tuan-tuan, kedua-dua usaha menghormati kepelbagaian dan meraihkan budaya masing-masing ataupun dalam masa yang sama membentuk konsensus dan mengusahakan pembinaan budaya nasional boleh dan harus dilakukan secara serentak. Perkara ini tuan-tuan sangat penting sebab ia adalah landasan bagi bangsa dan juga bagi mengatasi krisis identiti budaya dalam menghadapi arus globalisasi. Sebab arus globalisasi ini dia suka cenderung nak menghomogenkan, nak bagi sama budaya penduduk yang pelbagai negara dan mengenepikan ciri-ciri budaya masyarakat setempat. Maka oleh itu tuan-tuan, kesedaran saya, kesedaran tuan-tuan, kesedaran seluruh rakyat Malaysia tentang perlunya untuk mematuhi peruntukan dalam perlembagaan. Sebagai contoh, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan di samping menghormati kebebasan hak beragama kaum lain adalah satu prasyarat yang sangat perlu bagi memastikan pelaksanaan prinsip menghormati kepelbagaian. Isu agama boleh menjadi positif dan juga boleh menjadi negatif terhadap terhadap perpaduan kaum dan agama serta pembinaan negara bangsa. Apa yang berlaku di negara kita hari ini ialah penganut agama masing-masing tidak mengetahui ataupun tidak berusaha untuk mengetahui, untuk memahami nilai-nilai murni agama lain. Justru masing-masing tuan-tuan, kita kata apa? Diselapuri kekaburan. Ni cempera ni. Orang kampung saya kata cempera lah, tuan-tuan Google lah cempera tu apa. Dan ini juga perkara macam ni tuan-tuan, menimbulkan kekeliruan tentang ajaran dan agama lain sehingga menimbulkan salah faham dan prasangka. Nilai-nilai murni yang universal yang terdapat dalam pelbagai agama ni tidak banyak ditonjolkan, tidak banyak disebarkan. Tetapi yang menjadi yang orang suka adalah kekaburan, kekeliruan, prasangka yang perlu ditangani dengan saksama dalam masyarakat yang terbilang kaum seperti negara kita. Tuan-tuan, kita nak supaya ada dialog yang sihat antara penganut pelbagai agama untuk meningkatkan persefahaman yang sudah pun dimulakan, dan usaha ini sepatutnya kita terus lagi buat secara lebih terancang. Jika kita lihat dari sudut pandang sejarah pembinaan sesuatu bangsa, ia jelas menunjukkan bahawa ia harus berlaku secara evolusi melalui proses yang natural. Bukan secara pentadbiran dan bukan secara paksaan. Maka, pembinaan negara bangsa ini memerlukan masa yang mungkin panjang dengan persekitaran politik, ekonomi, sosial dan budaya yang positif dan mendorong proses pembinaan negara bangsa tadi. Proses pembinaan bangsa Malaysia khususnya harus berlangsung secara evolusi semula jadi. Dengan menegaskan begini, maka ia tidak bererti bahawa pelbagai pihak khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat sivil tak boleh main peranan. Kena main peranan tuan-tuan. Tak bolehlah kita aja. Tetapi peranan pemerintah, khususnya pemimpin negara dalam hubungan ini memang kita perlukan. Pernyataan wawasan pemimpin tentang bangsa idaman contohnya boleh menjadi kesepakatan, boleh membantu kita dalam mencari kesepakatan sehingga sekiranya dinyatakan secara tepat, dinyatakan secara seimbang dan berdasarkan kenyataan sejarah dan perkembangan masa kini, maka masyarakat akan memandang kepada pemimpin. Jadi tindakan pemimpin di pelbagai peringkat perlu menunjukkan sikap hormat menghormati antara kaum dan agama, seterusnya mendorong anggota masyarakat yang berbilang kaum dan agama ini berasa selesa dan ada keyakinan terhadap mereka dan juga cita-cita mereka.
Ini akan mencipta, tuan-tuan, satu keadaan yang subjektif, yang lebih positif di kalangan rakyat ke arah pembinaan negara bangsa. Akan tetapi, gagasan perpaduan kaum dan pembinaan negara bangsa yang tinggal di dalam kalangan kelompok kecil pemimpin sahaja, dia takkan berjaya. Sebab asas perpaduan kaum, asas pembinaan nasion tu apa, tuan-tuan? Rujuk 2 video sebelum ni, asas pembinaannya adalah masa rakyat itu sendiri, iaitu saya, tuan-tuan dan sidang hadirin yang mendengar. Maka usaha ini, tuan-tuan, lebih mudah sekiranya rakyat ini, iaitu saya dan tuan-tuan, ada kesedaran dan menerima hakikat bahawa kita berkongsi nasib yang sama dan perlu membina masa depan secara bersama. Begitu juga kalau usaha mereka ni untuk saling memahami dan mempelajari ciri-ciri kaum lain serta berpegang pada semangat dan pendekatan permuafakatan, pendekatan menyumbang, maka gerakan-gerakan ini akan membawa kepada kesepaduan sosial. Bahkan, tuan-tuan, gerakan dalam kalangan masyarakat yang dijalankan secara sukarela dengan inisiatif rakyat sendiri akan lebih berkesan sebenarnya. Ini kita kata bottom up. Daripada bawah dia naik, semua orang nak tolong, nak membina negara bangsa, dia lagi sempoi. Sebabnya gerakan seperti ini yang merentasi sepadan kaum, merentasi sepadan agama, dia dah ada tapi belum muncul dengan ketara dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat demokrasi yang diamalkan dalam sistem politik negara kita, dia membolehkan, menyebabkan berbagai parti politik ni dia memainkan peranan masing-masing untuk memperoleh kuasa dan memerintah negara ataupun berperanan sebagai pembangkang di parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Namun, oleh pelbagai sebab lah, parti-parti politik di Malaysia ini kebanyakannya berlandaskan kaum. Manakala parti-parti yang berlandaskan ideologi pun masih tidak dapat melepaskan diri daripada dipengaruhi oleh sifat dan tuntutan kaum. Maka struktur politik seperti ini dengan dapat dalam batas yang tertentu boleh menjadi wadah bagi menangani isu kaum. Tapi dalam masa yang sama, keadaan ini mengandungi beberapa hambatan, beberapa halangan bagi memupuk perpaduan kaum dan pembinaan nation. Pembinaan negara bangsa tadi. Sebab struktur politik sebegini menjadikan kepentingan kaum ni sebagai landasan perjuangan parti. Dengan demikian, ini akan mendorong para pengikut, mendorong pada anggota masyarakat untuk berfikir dan melihat sesuatu masalah dalam masyarakat dan negara menurut perspektif kaum dan bukan perspektif nasional, iaitu sebagai bangsa Malaysia. Apa yang sering ditekankan dalam sudut pandang sebegini bukanlah persamaan, tuan-tuan, tetapi selalu yang diutarakan adalah perbezaan. Keadaan-keadaan macam ni dia lebih kerap berlaku bila mana tokoh-tokoh politik ni dia bersaing nak dapatkan sokongan kaum masing-masing. Struktur politik sebegini ni, tuan-tuan, dia susah nak diubah dalam jangka pendek. Susah. Sukarlah. Boleh tapi susah. Tapi dengan usaha yang proaktif yang kita buat, yang kita sarankan, perkara ni perlu dilakukan juga untuk mengekang kecenderungan menurut garis kaum semata-mata dan harus digunakan untuk memupuk perspektif nasional. Tentang tuntutan seperti meritokrasi ataupun semangat daya saing, ia memanglah membimbangkan sesetengah pihak, lebih-lebih lagi dalam kalangan golongan yang merasa diri mereka berdepan dengan pelbagai kekangan. Akan tetapi, ramai anggota masyarakat juga mengakui bahawa mengakui hakikat keadaan padang yang tidak sama rata dan pelbagai golongan dan lapisan yang tidak mempunyai garis mula yang sama. Justru ada kesedaran dan kerelaan dalam kalangan masyarakat agar tuntutan meritokrasi ini boleh tetapi tidak menjadi keterlaluan. Mereka mengakui golongan yang lemah dan contohnya golongan yang berpendapatan rendah
tanpa mengira kaum, agama dan wilayah perlu dibela melalui strategi yang sesuai. Pengabaian terhadap golongan seperti ini hanya akan menjejaskan usaha perpaduan dan integrasi negara kita, serta ialah akan menimbulkan ketidakstabilan. Justru tuan-tuan, pendekatan yang mengembelingkan campur tangan pemerintah dengan memperkasakan komuniti kumpulan sasar ni adalah sesuatu yang perlu dijadikan prioriti dan dialu-alukan lah. Campur tangan pemerintah dah tentu kita perlukan bagi memastikan pertumbuhan dengan agihan dapat berlaku dalam kerangka ekonomi yang berkembang. Maka dengan ini dapat mengawal kecenderungan iaitu keadaan pelebaran jurang ekonomi antara kaum, jurang ekonomi antara kelas dan wilayah. Maka dalam masa yang sama, program memperkasakan kumpulan sasar tadi akan mengembangkan daya usaha mereka dan mengatasi sindrom kebergantungan. Namun sebenarnya, apa yang perlu ditekankan adalah kualiti campur tangan pemerintah tersebut supaya ia tidak mengekang rakyat ni dengan kerenah birokrasi yang menyeksakan contohnya. Sebaliknya sistem penyampaian tu perlu cantik, sempoi dan ia terus-menerus dipertingkatkan. Dengan cara ni tuan-tuan, usaha memperkasakan kumpulan sasar tadi akan lebih berkesan dan kebocoran akan dapat diatasi manakala kreativiti dan inisiatif rakyat dapat diperkembangkan. Sebab sebagai sebuah negara persekutuan, Malaysia ni ada kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri yang sudah terbentuk berasaskan kekhususan sejarah yang lama. Pembahagian kuasa antara pusat dan negeri telah ditetapkan pun dalam perlembagaan. Maka proses pembangunan dan perubahan yang berlaku mengambil masa yang panjang, khususnya sejak zaman lepas merdeka telah menjadikan sesetengah kawasan, terutamanya di kawasan Pantai Barat Semenanjung, lebih maju ataupun lebih terkehadapan berbanding dengan negeri lain. Ketidakseimbangan ini kadang-kadang menimbulkan rasa terpinggir dalam kalangan rakyat di kawasan-kawasan berkenaan seperti di Pantai Timur serta di wilayah Sabah dan Sarawak. Maka hubungan kerajaan persekutuan dan negeri ataupun kadang-kadang kita kata kerajaan pusat dan negeri kadang-kadang ni jadi tegang sebab berlaku perubahan politik di sesebuah negeri di mana parti pemerintah mungkin tidak sama dengan kerajaan persekutuan tadi. Maka apabila hubungan ini tidak diurus dengan baik, rasa terpinggir dan semangat kedaerahan ini akan menular dengan lebih luas dan ini akan mempengaruhi usaha memupuk integrasi nasional dan pembinaan bangsa. Dia jadi macam terencat sikit, dia jadi slow. Justru, tuan-tuan, kita berharap agar hubungan kerajaan persekutuan dan negeri haruslah berlandaskan kepentingan nasional dan rakyat dan tidak sepatutnya dipengaruhi oleh kepentingan politik yang sepihak. Jadi, semua perkara-perkara tadi akan menyumbang kepada kewujudan keadaan subjektif di mana rakyat berbagai kaum dan wilayah mempunyai perasaan psikologi yakin diri dan bersatu. Psikologi seperti ini tuan-tuan, yang psikologi yakin diri ni dapat menyumbang kepada usaha mengatasi prasangka yang lebih-lebih lagi prasangka kaum lah dan agama yang dah lama terbentuk dalam sejarah. Di samping memupuk perasaan bahawa semua kaum berkongsi masa depan yang sama. Justru pengurusan secara baik di pelbagai dimensi akan memperkukuhkan lagi perasaan subjektif psikologi bersama. Manakala mengabaikan prinsip tersebut serta memperlihatkan sikap tidak menghormati kepelbagaian akan menjejaskanlah perasaan psikologi bersama tadi. Sebab perasaan subjektif psikologi bersama dan berkongsi nasib bersama boleh dianggap sebagai satu benang halus lah yang mengaitkan, yang menautkan pelbagai kaum dan agama dalam pembentukan bangsa Malaysia dan negara bangsa yang cemerlang. Tuan-tuan, perlu kita jawab
bagaimana dan apa tugas kita dalam memastikan kemelut di Muara Kasih tadi dapat kita leraikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.